Like there's this one place yang aku tahu, aku tengok dari kecil. Okay. Yang aku seronok untuk tengok dari kecil. Okay. But surely not. Ini kau nak sebut ke tak sebut terpulang kepada kau lah. Okay. Tapi ada satu soalan sensitif pasal range gaji. Okay. Sebab orang tertanya-tanya. Okay. Gaji komentator ni macam mana? Berapa? Asyuk tak Tak asyuk? payah sebut exact amount lah. Okay. Just bagi tahu range dia. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Borak Sorak Yes, podcast nombor... ke 1570.3. Aku nak claim nombor 1 Podcast bola sepak, bercerita berkenaan dengan bola sepak, tempatan. Malaysia dan Harimau Malaya. Betul. Kalau korang nak dengar podcast Borak Sorak, boleh dengar di YouTube Borak Sorak. Boleh tengok juga, boleh dengar juga di Spotify Borak Sorak. Betul. Dan boleh tengok juga semua video-video kita orang dekat channel Sorak Media. Borak Sorak ni kira macam sub kita orang punya channel lah. Yelah, Sorak Media tu yang the main lah. Betul. Yes lah. And then boleh juga tengok dekat semua social media lah. Social media Sorak Media. Apa? Betul lah. Tadi kau cakap channel Okay. channel. Okay. Tak, kalau nak minum kopi kat mana, Wan? Aku selalu minum kopi dekat Kona Makan Pot. Kona Makan Pot Cafe. Yes lah. Dekat Universiti Melaya. So sambil-sambil minum ni kau boleh santai. Boleh tengok orang main bola kat luar. Betul. Lepas tu kalau hari Sabtu malam kita ada basking kat atas. Ada basking Kat atas ada basking. Okay. So ada basking boleh santai Gadis lah. ada gadis. Gadis Universiti Malaya. Dia dekat universiti mesti gadisnya bijak-bijak. Of course ada. Ada Sambil-sambil tu lah. Kalau nak dapatkan khidmat fotografer, videografer, wedding photographer, convocation photographer, semua ada lah dekat Tanjak Art Media. Boleh DM di Instagram tanjak.art. Okay. Kita masih lagi bersama dengan Aiman Sekaiichi. Sekaiichi. Itu sebutan yang betul Sekaiichi. yang dah di-verify oleh Aiman sendiri. Jangan Sekaiichi Tak, sebenarnya nak senang Sekaiichi lah. Sekaiichi lah. Even kat Jepun pun takkan nanti diberi Sekaiichi lah. Dekat Jepun pun tak macam tu. Aku tak perasan kalau dalam dekat TV kau kan bawah dia akan letak nama kan. Pakai apa? Aiman Sekaiichi ke? Tak, aku dah pakai nama betul lah. Nama Aiman Roshizam. Aiman Roshizam. Aiman Roshizam. So Roshizam nama bapak. So rasa lagi elok branding letak well nama lah. betul. Ya, sebab Sekaiichi ni nama game kita. Betul, And then time tu stage terlalu name lah. ramai Aiman kat e-sport. Okay. So macam pakai nama IGN. Tapi sekarang ni better untuk letak nama sendiri. Tambahan pula aku tak rasa nak pakai nama Sekaiichi sampai umur aku 40-50. Like kau bayangkan kau dah sampai level Dah nampak dah. bayangkan kau dah sampai level legend. Contoh Haji Zainal bin Rauf dan sebagainya. Dan nama kau Aiman Sekaiichi. Yelah. Dia akan kelakar tu. Okay, kalau nak tahu macam mana datangnya nama Sekaiichi ni, korang boleh tengok dekat part 1. Video sebelum ni kita dah cerita dah perjalanan Aiman dekat Dia bermula menjadi Aiman pengulas, ni okay, aku recap balik sikit kan. pengulas daripada pemain e-sport Main sport, jadi pengulas e-sport. pengulas e-sport di Garena. Betul. Now kita Lepas tu mendapat job Betul. di RTM ya, sekejap dan beberapa job freelance lah dekat e-sport punya event. Lepas tu sampai perjalanan dekat Wisma. Dia aku nak cakap di bidik macam pelik pula Dia apa? di kontak. Okay. Di kontak. Dihubungi. Okay. Oleh Nick. Siapakah Nick itu, Man? Okay. Aku dengan secara kurang ajarnya aku just macam bila aku dah nak gerak tu Okay. Azab, okay Nick, can you give me a location please? Ya. Okay. Boleh bagi location tak? Dia cakap okay can. Dia bagi Wisma Ali Bawal dalam kurungan Astro Arena. Aku dah terus fikir Astro Arena, like there's this one place yang aku tahu, aku tengok dari kecil. Okay. Yang aku seronok untuk tengok dari kecil. Okay. But surely not. Kan? Aku time tu, okay, 2021. Aku masih hanya seorang budak umur 26 tahun. Time tu aku 26 tahun. Okay. Surely not. Tiba-tiba dia orang nak ambil budak 26 tahun ni tiba-tiba kerja dengan dia orang. Masa So tu kau memang mindset, oh ini dapat kerja lah ni. Ke as a Tak. guest ke as a... Aku mikirkan macam sebab Euro dah dekat.
Mungkin, kalau tak silap bukan Euro. Tahun berapa ya tu? 2021. 2021. Aku AFF. Aku ingat maybe aku akan ada role dekat AFF. Baik. Sebab Euro dah habis, sorry. So maybe diorang nak pakai aku untuk AFF ke apa ke, just for one off. Sebab yalah kita dalam kepala asyik-asyik fikir freelance dan memang itu je kehidupan kita pun. So pergi-pergi selamba je lah pergi. Sampai-sampai tu jumpalah dengan Nick ni kan. Tak bayangkan salam-salam pun. Hai Nick. Dia level-level brother-brother, bapak-bapak ke apa? Dia orang kata tak terlalu tua, tak terlalu muda. Karakter dia as a boss lah. Masa kau first impression tapi kau. Tak. Dia nampak sangat chill, very chill guy. Kawan-kawan punya yes. vibe lah. Tapi of course kita sebenarnya kena ada level lah. Macam dia adalah level, orang kata level kita sebagai pekerja, dia sebagai boss tu kena ada lah sebenarnya. Bila kau salam dia, hi Nick, first impression kau apa? Masih lagi ni siapa mama ni? Staff Astro Arena kot. Bukan staff, aku lebih kepada, sebab biasanya aku akan jumpa dengan PIC, person in charge kalau macam event-event ke apa. So aku merasakan macam maybe ni macam PIC jugalah kan. KAPA manager ke apa. Like little did I know lah kan. Sebab yelah betapa kau ajarnya aku masa tu. So duduk-duduk dia terus directly bagi tahu aku, okay, kita nak buka channel Astro Arena 2 dan kita nak tambah komentator. Okay. So apa yang tapi dia belum cakap lagi pasal tu. Sebelum tu dia tanya sukan apa yang nak buat. Oh okay. So dia terus tanya dia yang ni minta kau propose. Dia tanya dulu, dia nak tahu minat aku apalah dekat dalam sukan lah. Ya. So aku cakap lah, okay, aku dah pernah saya dah pernah buat bola, dah pernah buat futsal, dah pernah buat volleyball. Okay. And beberapa lagi berdasarkan daripada job-job sebelum ni sebelum tu kan. Sebab pernah je buat like 3-4 sukan. So bagi tahulah dan macam cakap lah minat, rasa macam nak buat macam takraw, macam badminton. Time tu tak tahu pun STL bagai semua sebab dah lama sangat tak tengok Astro Arena. So macam okay, do you know that kita akan launch Astro Arena 2. Macam, Astro Arena 2? Serius lah? Tak tahu pun kan. So terus bagi tahu, okay, kita nak launch ni dan kita memerlukan komentator yang fresh dan yang orang kata ada energy. Sebab kita nak buat international punya ni. So basically Astro Arena 2 ialah everything international sports tapi dalam bahasa Melayu. So macam banyak sukan ni boleh buat ni. So dia cakap, okay, so apa sukan yang you fikir? Bola of course. You nak buat futsal, nak F1, WWE, you nak badminton apa semua. So macam okay, seronok ni, menarik ni. So dia macam okay. So dia terus beliau terus propose. Baru sekarang beliau sekarang baru terus beliau lah. Time tu kau Nick dulu aku macam tu je. Aku fikir end up Nick tu adalah kau punya, okay, dia boleh kata big boss jugalah dekat Astro Arena. Basically kalau kau pergi let's say like pelancaran STL, pelancaran NSF sepak takraw league atau netball super league ke apa kan, biasanya orang pertama yang akan beri ucapan ialah dia, Mr. Nick, Nicholas Andrew John. Mr. Nick, watch out So baru aku tahu yang dia orang kata somebody that is higher, like betul-betul higher up tau. Like untuk department Astro Arena ni. Ya, untuk dekat Astro sports dekat Astro. So basically bukan saja Astro Arena, but in sports, in Astro in general, like he's one of the higher up, like kepalanya. Baik. So like terus aku fikir macam alamak, bila balik tu, bila aku tanya sebab abang aku pernah kerja kat Astro Super Sport. Tapi not once aku try untuk menggunakan kabel untuk aku minta dia masukkan aku. Dan aku tanya abang aku, bang, who's Nick
Aku sendiri tak tahu lagi. Pasal dah balik pun tak tahu lagi. Dah balik tak tahu. Aku tahu he's somebody higher up lah. Bila dah cerita macam, do you know he's one of the bosses dekat Astro lah. Macam, oh really ya? Macam, woi, oh, ni big boss juga. Kan? So, aku time tu aku minta dekat boss Nick untuk bagi aku sikit masa untuk memilih. Kau kira jual mahal lah. Not jual mahal, dia dah bagi harga dia. Aku sebenarnya macam okay je sebab time tu wife pun tengah pregnant. Dan of course money wise ataupun orang kata money wise dia macam orang kata income yang dah secure tau. Stable lah. Stable income. Stable career. Yap, sebab sebelum tu macam kalau dekat freelance kadang-kadang akan dapat lebih daripada tu, kadang-kadang akan dapat kurang daripada tu. So aku tak boleh nak entertain yang kurang ni. Kan? So aku macam okay, duk fikir kan. So aku minta so aku borak dengan abang aku untuk jumpa dengan wife dia juga, which is dulu pun kerja kat Astro juga. So tanya minta pendapat, and then last kali dia orang cakap okay, just proceed je. So aku just bagi tahu dekat boss ni, cakap okay boss, I'm good. Bila boleh start apa semua. Dekat kontrak aku ialah 15 hari bulan 10. Tapi aku start 1 hari bulan. Basically aku offer diri untuk start lebih awal. Sebab rasa macam, sebab time tu UEFA Nations League. So rasa macam why not aku duduk dan belajar dalam environment ni terus sebelum that 15 hari bulan, sebelum that full day 15 hari bulan tu. So so that's the orang kata permulaan career professional lah. Sebab Astro Arena. Astro Arena. So first year first date dalam kontrak 15 hari bulan 10 2021, tapi sebenarnya 1 hari bulan 10 tu dah start dah. Time tu diorang betul-betul launch Astro Arena 2. Dan dalam show Burn dengan Botak bergabung. Time tu officially orang kata announced sebagai new signing untuk Astro Arena 2. Macam mana kita boleh declare dia sebagai komentator profesional Ada macam kau tadi bermula dengan Garena, RTM apa semua. Itu kau kira apa? Semi pro. Lepas tu Astro Arena adalah one of the level yang kau declare as professional kau, atau ada sertifikat tertentu yang declare kau sebagai professional? Okay, aku macam kalau dekat e-sport aku lebih kepada freelance. Yes, kau boleh cakap diri kau sebagai professional juga. Tapi orang kata there's levels to it. Kalau contoh kau dah buat like professional league yang bertahun-tahun ada kat situ, then kau boleh consider as that dekat dalam e-sport. Tapi dalam sports doesn't really work that way kan. Macam kalau contoh kau just buat like liga amatur, liga social, belum lagi of course. Tapi macam contoh dekat stesen TV lain kebanyakannya piecemeal, freelance juga. Pun kau dah boleh consider as that kalau memang orang kata itu adalah kerjaya utama kau. Baik. So macam dekat Arena like kita dah contracted, so of course kita itu berubah kerjaya. Jadi professional lah so to speak. Kalau kontraknya ialah kontrak dengan gaji bulan lah for me. Kalau itu consider as kerjaya utama, kita boleh consider as boleh professional punya kerja lah. Baik. Aku ada satu soalan sensitif lagi ni. Satu lagi boleh Wan? Silakan. Ini kau nak sebut ke tak sebut terpulang kepada kau lah. Tapi ada satu soalan sensitif pasal range gaji. Sebab orang tertanya-tanya. Gaji komentator ni macam mana? Berapa? Tak payah sebut exact amount lah. Just bagi tahu range dia. Dia macam ni. Bila kau buka pintu, dia boleh orang kata mid to high 4 digits. Kalau buka pintu. Tapi as you go along, dia tengok juga kepada terms dalam kontrak kau. Dalam kontrak tu adakah kau dibenarkan untuk buat kerja luar? Ataupun adakah kau memang terikat untuk buat dekat stesen itu saja, dan even kalau kau nak buat kat Facebook apa ke pun tak boleh. Which is exclusive, like you are exclusive to that company and that company only. Itu memang orang kata gaji besar lah.
Sebab memang itu je kau boleh buat, kau tak boleh pergi tempat lain kan. Tapi bila kau non-eksklusif dia rendah sikit. Biasanya dalam mid to high 4 digits lah. 4 digit. Mid to high 4 digits. Of course lah 4 digits. Kalau 4 gaji digit. kau 3 digits je, Yalah, sekarang- gaji sebulan tak hidup kau. Sekarang pun 4 basic digit. 1,500. Okay, high 4 digit. Sekarang basic dah 1,500. Tapi aku boleh cakap dia more than that lah. More than that. More than that. Cecah 5. Mid to high 4 digits. So Okay. High 4 digit. you know what I mean lah. Okay. You know what I mean. Maksudnya boleh lah survive. Betul. Boleh Alhamdulillah. Kalau boleh. siapa-siapa yang berminat, bolehlah menjadikan komentator ni sebagai kerjaya. Betul. Kalau untuk nasihat kau lah, kalau yang berminat ni, macam kau bermula, kau ada jalan-jalan career kau. Betul. Kalau sekarang budak-budak ni berminat, macam mana dia orang nak memulakan perjalanan tak dia? apa kriteria dia. Kriteria dia apa? Okay. Sekarang ni aku boleh cakap lagi senang tau. Macam dulu kau nak dapat peluang. Kalau nak sembang Liga Sosial, Liga Amatur ni. Dulu kau hanya ada Selangor Champions League. Okay. And itu sahaja. Kalau ada pun maybe lah, kalau ada sikit underground punya production yang liga-liga amatur ni kan. Sangat-sangat limited. Sekarang bersepah liga sosial, liga amatur yang aku tengok dah ada live dan dah ada komentator. Betul. Kalau nak cakap pasal nasihat aku ialah jangan ego, tu je. Aku sebagai seorang pengulas e-sport, aku dah pernah sebelah aku Datuk Dollah Saleh, Okay. mendiang Shabby Singh, Okay. Datuk Ong Kim Swee pun aku pernah interview. Aku pernah duduk sebelah pro player Paris Saint-Germain, PSG punya e-sport. Okay. Aku pernah duduk dengan dia orang. So kau bayangkan depan kau jumpa Buffon, lepas tu dekat Singapore, kan kau dah buat international tournament ni. Okay. So kau punya CV kau penuh dengan international events. Sampai pergi Liga Sosial RM25 je satu game. Itu harga sebagai komentator? RM25 Masa itu satu. time Masa aku itu, mula-mula start tu dengan Okay. RM25 satu game. Okay. Dan itulah orang kata, kalau aku ego, aku akan cakap saya taklah RM25, level saya maybe 300 ke apa. InsyaAllah orang takkan contact kau. Okay. Sebab apa? Liga-liga macam ni diorang bajet tak banyak. Faham. So first is memang ego memang kena rendahkan. Biarlah dengan gaji sikit tu, at least kau boleh dapat platform. Dekat situ yang diorang akan dapat, orang kata, tengok kau boleh buat ke tak. And then I mean bila dapat pergi buat let's say Liga Amatur kat Terengganu apa semua tu, dekat situ kau dah start untuk build kau punya, orang kata, following. Kau dah kenal lebih ramai orang. And then dekat situ yang secara tak langsung akan melonjakkan nama kau juga sikit sebanyak. So not to say yang kau kena letak diri kau rendah, harga diri, bukan harga diri, harga kepada kau punya services tu rendah. Tapi kalau itu je yang dia orang ada, sebab yalah Liga Sosial, Liga Amatur ni tak banyak dia orang punya bajet. So kalau let's say dia bagi kau 50, 100 tu dah kira luxury sebenarnya. 50 tu dah kira okay. 75 above is a luxury. So kalau ambil je. Grab peluang Grab Peluang peluang tu je. Ambil je. tak banyak. So mana yang ada tu kau grab je. Ya, tapi sekarang dah banyak. Sekarang dah bersepah. Cumanya dia punya pay dia tak sebanyak yang kita sangka lah. Baik. Itu sajalah. Kau masih lagi ambil job-job yang amatur ni ke? Dia macam mana sebab aku tak nak orang memikirkan yang murah je nak ambil orang TV. Like aku boleh je nak tolong kawan-kawan. Ada je kawan-kawan yang minta tolong, macam Man boleh tak buat game ni. Maybe adalah lebih sikit lah berbanding dengan harga-harga Liga Sosial biasa. Kalau itu like kawan-kawan kita just tolong-tolong macam tu, itu anggaplah aku bersedekah lah. Macam buat kerja amal macam lah. kau tolong kita orang? Tak adalah. pada aku ni, aku honoured untuk ada kat sini. Honoured Sebab tak orang kata untuk ada kat podcast untuk cerita, orang kata untuk cerita kisah-kisah hidup kita ni, tak semua yang orang nak beli. Oh yalah. So untuk korang panggil aku ni pun aku dah cukup happy dah.
Awak jangan angkat kami sangat. Tak, bukan masa. Tak apa, belum sampai masa je lagi. Mana tahu sampai masa. Amin, insyaAllah. Mana tahu sampai masa tiba-tiba orang cakap, oh permulaan dia aku dah ada kat situ. Tak adalah aku nak cakap bila korang dah naik baru korang, baru orang yang besar-besar datang berduyun-duyun, tak ada. Aku dah ada kat sini. Baik Man. Okay. Semasa di Astro Arena, masih lagi di Astro Arena, kau buat juga video-video di ML Studio. Betul. Maksudnya kau ke ML Studio, datang ke Borak Sorak. Apa niat kau sebenarnya? Kau kalau nak cakap kau nak apa? Famous. Apa bahasa orang TV ni? Appearance tu dah ada lah dekat Astro. Tapi kenapa kau masih lagi ke ML Studio, ke Borak Sorak? Okay. Apa yang aku sedar sepanjang aku membesar, dan aku sendiri pernah jadi fan yang aku sendiri pernah mengecam pengulas. Okay. Dan tipulah kalau korang tak pernah kecam pengulas. Jujur dengan aku sekarang. Kita orang kecam management banyak biasa je. Kita orang tak sentuh peribadi lah. Tak personal. Pengulas tak ada sangat lah. Pengulas aku suka dengan pengulas sebenarnya. Okay. Aku adalah antara orang yang pernah time aku kecil, time aku sebagai fan yang tak tahu apa-apa pun pasal komentari ni. So kepada sini-sini saya minta maaf. So apa soalan ni? Macam mana kau berminat nak ada engagement dekat ML Studio? Sorry. Okay, so untuk aku enlighten orang-orang macam aku 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun lepas yang tak tahu apa-apa pun pasal komentari tapi tapi kerja nak mengutuk, kerja nak mengecam je kan. Okay. So apa yang aku buat ialah aku tahu viewership akan ada. Okay. Daripada orang-orang daripada orang kata social media ni semua kan. Dan takkan cukup kalau aku sekadar buat kerja dekat TV. Aku merasakan itu dah macam tanggungjawab sosial aku untuk educate kita punya fanbase dekat Malaysia, kiranya sports fans dekat Malaysia. Sebab aku sendiri ialah sports fan Malaysia. Tentang macam mana kehidupan kita orang. Kehidupan jadi pengulas, apa yang pengulas kena buat, macam mana persiapan, persediaan dan sebagainya, apa yang boleh, apa yang tak boleh, dan kenapa kadang-kadang pengulas cakap macam ni, kenapa pengulas cakap macam tu. So benda-benda ni yang aku try untuk educate, dan aku try untuk bagi tahu kenapa kadang-kadang aku sebut aku ada kena banyak ni time Paris ni. Okay. Kenapa aku sebut Paris yang bukan Paris? Okay. Kenapa aku sebut Mexico yang bukan Mexico? Dia lebih kepada kita membiasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Okay. Betul. Ataupun yalah macam kebanyakan cara sebutan nama dan sebagainya, dan kenapa aku buat benda-benda macam tu. Dan aku banyak share benda-benda ni supaya kita semua faham. Dalam sukan ni ia tidaklah sekadar kita tengok berhibur, kita maki player atas padang lepas tu kita balik. Betul. And like yes, kadang-kadang itulah culture dia, tapi why not kita ubah sedikit supaya kita boleh jadi orang kata positif lah, dan kita lebih memahami apa yang kadang-kadang dilakukan oleh pengulas dan juga pemain dan sebagainya. So dekat situlah, dan aku menggunakan benda-benda ni semua sebab aku tahu being honest, orang dengar suara aku tapi mungkin orang tak kenal aku. Okay. Jadi dia satu untuk branding aku juga. Satu untuk expose diri aku juga kat luar sana, sebab orang takkan nampak muka aku time aku buat kerja. Okay. Dan satu lagi of course tanggungjawab sosial tu lah, supaya tak adalah tiba-tiba orang kena hentam macam tu saja like sesuka hati. Kan? So bolehlah kita try untuk ubah sedikit mindset tu. Faham? Lari sikit lah. Tadi kita tanya pasal kriteria kan. Jadi pengulas ni memang kriteria suara tu memang kena besar-besar ke macam mana? Okay, aku ni sikit. Kalau based on traditional, orang-orang lama, bukan nak cakap orang traditional lah, maksudnya yang orang-orang lama, OL. Diorang punya voice lebih kepada berat, bass. Okay. Tapi macam bash kau, macam Azwa kau punya pitch tinggi high sikit. Kan? Adakah itu satu pembaharuan yang dicari oleh Mr. Nick tu tadi, atau sebenarnya benda itu yang style masing-masing kan macam mana? Adakah itu memang style masing-masing, atau sebenarnya yang mindset
nak jadi komentator kena ada suara bass. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kena macam kan? Adakah kau antara batch yang mengubah persepsi tu atau sebenarnya tak ada pun persepsi tu? Persepsi tu sebenarnya ada. Baik. Okay. Bukan nak cakap aku antara orang yang mengubah persepsi tu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dekat negara lain, sebenarnya tak semua pun yang suara bass habis-habisan. Betul. Kan? Tak payah jauh-jauh. Kau tengok EPL pun, Betul. kau tengok liga-liga negara lain. Even kau tengok US sekalipun, ada je yang Arab. Arab lagi lah. Arab lagi dengan suara garau-garau dia. Kan? So dia sebenarnya memang betul suara tu penting. Project dia sebenarnya kau kena rephrase balik benda tu tau. Projection suara tu yang suara penting. tu lah. Okay. Tak, dia pada aku tak guna suara yang betul-betul hebat bass tapi kau tak reti turun naik. Turun naik tempo main level suara, kau tak Ada reti nak kawal level apa semua pun tak guna juga. Dynamic dia lah. Ya. So aku suka bermain dengan nada. Aku suka main turun naik tu semua. Orang kata macam kita ada satu penceritaan dekat situ kan. So kriteria bab suara of course ada, tapi alhamdulillah sekarang maybe dah diubah supaya yang mana tak adalah orang kata terlalu di gatekeep. Faham tak? Terlalu gatekeep yang mana kau tengok macam ni dia lah. Kau tengok penyanyi lah. Penyanyi pun ada macam-macam jenis. Betul. Suara. Kan? Ada suara up, ada suara high pitch, pitch ada dia. yang low, ada yang suara romantik. Betul. Lebih kurang macam tu jugalah pengulas. Sebab kalau satu je nada pengulas dekat Malaysia ni, tak ke boring bunyi dia. Yeah. Even EPL pun kau akan dengar at least 10 orang pengulas. Dan lain-lain nada. Yang lain-lain berlainan bunyi. nada kan. Macam tu jugalah dekat Malaysia yang alhamdulillah sekarang dah banyak sangat variety. Betul. Aku setuju yang tu. Kalau tak sebelum ni, kita lebih kepada nada-nada klasik. Aku consider klasik lah. Sebab zaman siapa yang arwah Sebulah Awang Abdullah Awang. Lepas tu Haji pun dia punya dia punya anak didik semua kan. So itu batch-batch yang suara bass, suara lelaki gentleman, lelaki macho kan. Bukan nak cakap kau tak lelaki macho. Tapi kita perlukan variety tu untuk menarik penonton lah. So dan itu menjadi trademark masing-masing. Betul. Ya. Dan Cumanya agak kelakar tapi awal-awal orang memikirkan suara aku dengan Azwar lebih kurang, padahal jauh gila beza. Betul. Kalau betul-betul. Izzuan Makno dengan Syafiq Ashraf mungkin sebab suara dia orang lebih kurang. Dan anak didik orang yang sama, Dato' Jasni Syafiqi. Tu wallahualam. Tapi aku dengan Azwar jauh gila beza. Tapi ada juga yang cakap ni mungkin suara orang yang sama. So macam kalau kita follow betul-betul sebenarnya ada perbezaan yang sangat ketara. So dekat situlah datangnya variety sebenarnya.